Saya Farah Lihan, hos anda untuk rancangan TV yang penuh dengan informasi yang merangkumi kesihatan fizikal, mental dan juga aktiviti-aktiviti lasak yang boleh membuat jiwa anda meronta-ronta. Inilah Go Travel, Go Deal. Sekarang kita berada di Mersing, pekan kecil yang terletak 136 km dari Johor Bahru. Di sini juga merupakan lokasi persinggahan pelancong yang ingin ke pulau-pulau di Johor. Menjadi lokasi persinggahan untuk pelancong yang ingin ke pulau-pulau berdekatan. Antaranya Pulau Aur, Pulau Rawa dan juga Pulau Tioman. Pulau Tioman hanya 58 km dari jeti Tanjung Gemuk, Rompin Pahang dan 70 km dari jeti Mersing. Dan sekarang ni saya tengah tunggu badi saya, Cik Sonia Johan. How are you? I'm good. How are you? Good. Jom kita ke jeti. Okey, jom. Jeti Mersing terkenal sebagai pusat pelepasan bot bagi 9 buah pulau, termasuklah Pulau Tioman. Kecuali Pulau Sibu, ya. Hai, saya Sonia Johan. Saya seorang pelatih selam scuba PADI di Kampung Salang Pulau Tioman. Saya mengajar kursus selam scuba dari open water hinggalah ke dive master. Remember, very important, as we're diving nanti, we're going to go deeper, deeper and deeper. So you need to equalize your ears. So Irel say, remember, equalize. Because don't wait till it hurts. So bila kita dah rasa ada pressure kat telinga tu, terus equalize. Sebab kalau lambat nanti dia akan sakit. Okay, so if let's say lah kita ada problem equalizing, stop, right? So first thing, what we're going to do is mask clearing dulu. Okay, kita akan belajar untuk clearkan mask. Okay, so mask clearing ni, okay, let's say kalau kat dalam air ada air termasuk dalam mask ke ataupun mask kita ni berkabus and we need to clear it dalam air. Kita dah pakai mask macam ni. So first what I need you to do is just put some water in. Okay, so what you can do is you can open the top part macam ni sikit. Okay, ataupun you can just stick a finger in between your mask kita. Okay, just put just a little bit of water just below your eye level dah cukup. Okay, so because we want you to know how it feels like to have water in your mask, right? Then what I want you to do next is your right hand ni press. Push your mask, the top of your mask ni against your forehead macam tu. Okay, when you press your mask against your forehead, you're going to open up a small gap kat bawah. Okay, so you press, then what you need to do, inhale, then exhale through your nose, so you will clear the water out from your mask. Correct. First, kita relax, breathe in, breathe out. Bila dah ready, tarik nafas dalam, dan keluarkan regulator ni. Okay, alright. Facing the mouthpiece ni should be facing downwards macam tu. Okay, because if we do this, nanti ada air blast. So just waste of air. So first step, relax, breathe in, breathe out. Dah ready, take a deep breath. Remove the regulator from your mouth. Remember, blow small bubbles out. Just bring it to your right and just let it go. Lepaskan dia. And then immediately, your right hand out, stretch it out. Bend slightly to your right. Touch your legs. And then touch your tank, feel your tank. And then you just do the arm sweep. And then you recover balik your regulator. Okay? And then masukkan and blow. That's it. Alright, so it's very important that you guys need to blow bubbles, okay? Because the number one rule in scuba diving, okay, we cannot hold our breath, okay? Because it could injure our lungs. So it's very important that you keep exhaling the air out. So while diving, I will control these buttons for you. But to go down nanti, to descend nanti, you need to press this. So what you need to do is just hold this hose high up begini and just press the deflate button sampai habis. And then what we're going to do is just slowly bring yourself down in the water. Okay? So once you dah submerge, kita dah tenggelam je, okay, you guys need to equalize your ears. Just slowly bring yourself down, and dalam air nanti we are going to kneel down. Okay, kita akan melutut.
Okay, so position dia macam ni, so both of you will be right in front of me. Okay, and once you're submerged too, remember to equalize your ears. Okay, same concept as we're going to high places ke in a flight. As we're descending, can you feel the pressure building up in your ears? And we need to clear, same thing. But the only thing is, underwater pressure is much greater than surface pressure. Saya nak ingatkan balik ya. Dia punya kontrol utama dalam scuba ni betul-betul terletak pada pernafasan kita. Ingat ya, pernafasan kita perlahan dan dalam. So bila kita tarik tu, berhenti. Jangan tak boleh macam tu. Okey, itu kita dah panggil rapid breathing. Tarik, berhenti sebentar dalam 2 saat, baru hembus balik. Okey. Bagi mereka yang pertama kali mencuba, saranan Farah untuk anda adalah mulakan dengan kursus pendek Discover Scuba Diving seperti mana yang sedang berlangsung sekarang. Sekarang, giliran Farah pula untuk Scuba Refreshment. Walaupun Farah ada lesen menyelam PADI Open Water Diver, untuk pastikan Farah selesa dan tidak panik apabila kembali menyelam setelah 6 bulan, Farah disarankan mengikuti sesi Scuba Refreshment. Pulau Tioman ialah satu pulau yang terkenal dengan aktiviti menyelam kerana ia adalah pulau terbesar. Untuk keselamatan dan juga melancarkan penyelaman anda perlu pastikan mask, regulator, gauge, BCD, scuba gloves, weight belt, wetsuit, oxygen tank, fin. Tempat yang menjadi tumpuan ramai untuk dikunjungi adalah Kampung Salang. Kebanyakan resort di sini diusahakan oleh penduduk Kampung Salang sendiri. Scuba adalah ringkasan untuk Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Terdapat pilihan kursus pendek Discover Scuba Diving bagi anda yang hanya mahukan pengalaman bernafas dan eksplorasi alam semula jadi dalam air tanpa menghadiri kursus teori dan praktikal yang berhari-hari. Selam scuba merupakan sebuah aktiviti rekreasi air yang dilihat ekstrim bagi sesetengah individu. Kepada yang gemar selam scuba, mereka perlu mengikuti kursus selaman bagi memiliki lesen menyelam supaya mereka dapat meneroka keindahan dasar laut yang menakjubkan. Aktiviti selam scuba adalah antara aktiviti pilihan Farah sejak Farah memiliki lesen sebagai open water diver.
Saya Muhammad Latif Zami atau dikenali dengan M. Hitler Zami, seorang filmmaker yang tak pernah langsung terfikir dalam arena scuba ni. Hai, nama saya Elia Mira. Sebenarnya ini adalah kali kedua saya datang ke Pulau Tioman dan merupakan kali pertama saya mencuba selam scuba. Jadi ini peluang yang sangat istimewa untuk saya dan pertama kalinya gitu. Pengalaman pertama, masa dekat atas dek bila instruktor bagi arahan, bagi tunjuk ajar, semua nampak normal je. Macam alah, selam scuba je, tak ada apa. Tapi sekali masuk air, gone. Semua yang dia ajar tu dia macam, kejap, tadi dah ajar apa lupa sekejap. And then ada momen tu saya macam panik sekejap je. Alhamdulillah Sonia dia yang menjadi kita punya guide. Dia yang membantu untuk menggunakan segala peralatan. Apabila saya masuk aja kat dalam tu, saya rasa macam satu dunia yang lain. Tak sama macam dalam filem yang selalu saya arahkan. Dan kat situ juga saya mampu memperlihatkan sebuah dunia di mana ada ceritanya yang bakal dipikirkan oleh saya. Tak kisahlah kalau kita takut air ke, takut jerung ke apa, kita sekurang-kurangnya sekali kena cuba. Jadi marilah beramai-ramai cuba selam scuba sebab bila kita masuk sendiri ke dalam air, kita tahu macam mana perasaan dia. Tak payah nak dengar cerita orang je, kita sendiri rasa. Bagi mereka yang berkacamata, mereka tidak ada masalah untuk melakukan aktiviti ini sebab mereka ada teknologi baru di mana akan menyediakan cermin yang ada dekat mask kita ini sama dengan apa yang kita perlukan. That is the technology. Dah tentu. Pasal apa? Kalau kita tak cuba benda ni, kita tak tahu. Yang kita ada dua, iaitu Allah telah ciptakan yang kita nampak dekat luar dan yang Allah nampakkan dekat dalam dasar laut tadi tu. So kita kena nikmati kenikmatan tu. Harus bersyukur dengan keadaan itu. Ya, dan terima kasih pada Azmi Dive untuk menaja saya menyelam ni. Selam scuba merupakan sebuah aktiviti rekreasi air yang dilihat ekstrim bagi sesetengah individu. Kepada yang gemar selam scuba, mereka perlu mengikuti kursus selaman bagi memiliki lesen menyelam supaya mereka dapat meneroka keindahan dasar laut yang menakjubkan. Tetapi kepada anda yang baru berjinak-jinak dengan selam scuba, ingat, diet serta kesihatan diri adalah keutamaan untuk mengelakkan sesuatu yang tak diingini berlaku semasa menyelam. Makanan yang tinggi karbohidrat adalah amat diperlukan, terutamanya mereka yang ingin melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi. Karbohidrat sebenarnya boleh diambil untuk orang yang ingin melakukan aktiviti fizikal daripada pelbagai jenis. Terdapat karbohidrat daripada segi sumber karbohidrat kompleks sebagai contoh nasi, roti, bijirin serta ubi-ubian. Makanan-makanan yang tinggi kandungan tenaga ini adalah amat penting dan amat baik untuk tubuh bagi membekalkan tenaga yang mencukupi ketika mereka melakukan aktiviti fizikal. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengambil satu jenis makanan sahaja sebelum kita melakukan aktiviti fizikal. Sebagai contoh, kita hanya mengambil protein sahaja ataupun lemak sahaja. Kita perlu memastikan bahawa sumber karbohidrat mestilah mencukupi sebelum dan selepas kita melakukan aktiviti fizikal kerana karbohidrat adalah sumber tenaga paling utama.
senaman kardio ni sebenarnya adalah senaman untuk membakar lemak. Okey, sebagai contoh senaman kardio yang biasa dilakukan adalah seperti berjalan perlahan, berjoging, berlari, menaiki basikal dan juga berenang. Okey, itu adalah contoh-contoh senaman kardio yang biasa dilakukan. Aktiviti selam scuba ini adalah satu aktiviti yang sangat menarik. Tetapi ia mempunyai risiko-risiko yang tersendiri. Di dalam latihan selam scuba ni, di dalam kursus-kursus yang ditawarkan, kami akan mengajar cara-cara untuk mengurangkan atau untuk mengelakkan daripada jadinya perkara-perkara yang tidak diingini. Nitrogen narkosis ni hanya berlaku pada kedalaman yang dalam. Selalunya di bawah 30 meter. Sebab itu juga dinasihatkan untuk semua penyelam nak pergi diving, kena pastikan tidur yang cukup, jaga pemakanan, stamina kita pun kena jaga. Jadi kerana itu semua adalah faktor-faktor yang penting untuk mengelakkan kita daripada masalah-masalah ini nanti. Sekarang kita ramai golongan yang ingin mencuba selam scuba ni. Kita ada dari kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga yang dah berumur. Semua berminat untuk mengambil lesen selam scuba ni. Kiranya macam semua golongan jugalah, Ya, betul. Okey. Lagi satu ni kan. Pernah tak ada orang mengadu kalau nak ambil lesen menyelam ni yuran dia mahal? Oh, ada. Tapi itulah ada yang tak faham yang selam scuba ni adalah satu aktiviti yang menitik beratkan kualiti kerana dia membabitkan keselamatan. So maksudnya semua peralatan kita harus berkualiti, cara kita mengajar harus berkualiti. Jadi sebab tu kursus selam scuba ni agak mahal sedikit. Saya datang sini sebab saya nak refresh. Dah lama dah start menyelam. Saya kena ingat balik apa yang saya dah belajar. Sebab itu semua dapat mengurangkan risiko kita waktu kita dalam laut nanti. Jadi bagi anda yang nak menyelam, pastikan anda cukup tidur dan jaga pemakanan anda. Faradah, cabarlah diri anda. Apa pula yang terjadi di episod akan datang?
Hanya di Go Travel, Go Deep.